Assalamualaikum semua. Untuk sains tahun 4 minggu ini kita akan belajar tentang satu lagi sifat cahaya, iaitu cahaya boleh dipantulkan. Okey. Apa itu pantulan cahaya? Pantulan cahaya berlaku apabila cahaya dari suatu objek dipantulkan. Contoh fenomena pantulan cahaya ialah imej pada permukaan air. Kamu tengok gambar pokok ini dipantulkan di permukaan air. Yang kedua ialah imej pada permukaan lantai berjubin. Sebab apa imej pada permukaan lantai berjubin kita akan nampak? Sebab apa? Sebab lantai berjubin ni bersifat licin. Kalau permukaan yang bersifat licin, kita akan nampak dia akan pantul balik. Cahaya akan pantul balik apa yang ada pada permukaan lantai tersebut. Okey, seterusnya ialah imej pada permukaan logam. Okey, contoh imej pada permukaan logam ialah cermin. Cermin dalam kehidupan seharian kita. Bila ada cahaya dan bila kita berdiri depan cermin, kita akan nampak diri kita sendiri. Sebab apa? Sebab cahaya yang di cermin itu dia memantul balik objek, iaitu kita. Kita sebagai objek dipantul oleh cahaya pada cermin tersebut. Okey. Itu merupakan contoh fenomena pantulan cahaya. Okey, bagaimana pula pantulan cahaya itu berlaku? Hal ini demikian kerana wujudnya sinar tuju dan sinar pantulan. Okey, sinar tuju merupakan cahaya yang dituju pada permukaan cermin. Maknanya bila ada permukaan cermin dan cahaya itu tertuju kepada permukaan cermin. Dan bila mana adanya sinar tuju, maka kita akan ada sinar pantulan. Sinar pantulan ialah cahaya yang dipantulkan dari permukaan cermin. Maknanya cahaya daripada sinar tuju tadi dipantulkan semula kepada objek. Jadinya inilah sinar pantulan. Sinar pantulan ialah cahaya yang dipantulkan dari permukaan cermin. Jadinya macam inilah. Kalau permukaan tu rata, dia akan menghasilkan sinar yang macam ni. Dan sekiranya permukaan yang kasar, dia akan cacar marbar lah. Dia punya arrow ni. Okey. Untuk aktiviti pada minggu ini, kita akan buat latihan dalam buku aktiviti muka surat 42 yang menerangkan tentang aktiviti bagaimana cahaya itu dipantulkan. Jadinya kamu boleh baca arahan yang diberikan dan tandakan dengan pensel titik-titik sepanjang garisan pantulan bermula dari cermin. Kemudian sambung titik-titik tersebut dengan pembaris. Okey, cikgu dah tolong buatkan. Maknanya kamu perlu lukiskan sinar tuju dan sinar pantulan. Dia berikan cermin satah. Jadinya cermin satah ni mempunyai permukaan yang rata. Jadinya kamu boleh lukiskan satu garisan lurus untuk sinar tuju. Sinar tuju ni daripada sumber cahaya daripada lampu suluh. Dan kamu lukiskan terus ke cermin satah dan kamu boleh lukiskan sinar pantulan sebab dia tuju pada cermin satah. Jadinya dia akan pantul balik sinar pantulan macam ni. Okey, kamu boleh lukiskan dalam buku aktiviti kamu dan labelkan daripada cahaya daripada lampu suluh ni ialah sinar tuju dan cahaya yang dipantulkan ini ialah sinar pantulan. Jadinya kesimpulan daripada aktiviti ini ialah cahaya boleh dipantulkan. Cahaya yang menuju ke cermin. Cahaya yang menuju ke cermin ini ialah merupakan sinar tuju dan cahaya yang memantul dari permukaan cermin dikenali sebagai sinar pantulan. Jadinya kamu boleh tulis dalam buku aktiviti. Cikgu ulang. A. Cahaya boleh dipantulkan. B. Cahaya yang menuju ke cermin dikenali sebagai sinar tuju. Dan C. Cahaya yang memantul dari permukaan cermin dikenali sebagai sinar pantulan. Selesai untuk latihan pada muka surat 42. Kita teruskan dengan latihan pada muka surat seterusnya. Sebelum kita teruskan dengan latihan pada muka surat seterusnya, cikgu nak terangkan
kegunaan pantulan cahaya. Sebab apa? Sebab benda yang berlaku dekat kita semuanya ada sebab, semuanya ada kegunaannya. Cikgu ambil gambar rajah daripada buku teks muka surat 47. Dalam kehidupan seharian kita, banyak situasi yang melibatkan kegunaan pantulan cahaya. Perhatikan contoh di bawah. Okey, contoh yang pertama ialah cermin pergigian. Kita tengok cermin yang digunakan oleh doktor gigi ini, dia digunakan untuk membantu doktor gigi untuk melihat keadaan gigi pesakit pada bahagian yang terlindung. Kan gigi kita kan banyak kan, jadinya kalau ada gigi yang doktor tak nampak daripada mata kasar, doktor akan menggunakan cermin untuk memantul balik gigi yang ada dalam mulut kita. Itu kegunaan yang pertama. Okey, kegunaan yang seterusnya ialah kita tengok situasi yang nombor 2 ini. Pelanggan di kedai kasut boleh melihat imej kasut yang dipakai melalui cermin yang diletakkan pada bahagian bawah. Walaupun dia dekat bawah, kita boleh nampak keadaan si pemakai kasut itu. So maknanya kita boleh nampaklah melalui apa? Melalui pantulan cermin. Melalui pantulan cermin ni kita boleh nampak sesuai ke tak kasut yang dipakai. Okey, itu untuk situasi yang kedua. Situasi yang ketiga, pelanggan di kedai gunting rambut boleh melihat imej di bahagian belakang kepalanya melalui cermin yang diletakkan di belakang. Kan kita kan pandang depan, mata kita kat depan. Jadi kita tak nampak apa yang ada dekat belakang kita. Tapi dengan kegunaan pantulan cahaya, sebab adanya pantulan cahaya, kita boleh nampak dengan menggunakan cermin. Pelanggan di kedai rambut ni dia boleh nampak berapa panjang rambut dia, macam mana keadaan rambut dia dengan menggunakan cermin, menggunakan fenomena pantulan cahaya. Kita tengok berdasarkan dalam gambar rajah ni. Okey, yang seterusnya ialah situasi yang terakhir. Tentera laut boleh melihat objek yang berada di permukaan laut dari dalam kapal selam dengan menggunakan periskop. Dua cermin dalam periskop memantulkan cahaya dari objek yang terhalang ke arah mata pemerhati. Kita tengok betapa hebatnya kegunaan pantulan cahaya. Walaupun tentera laut ni ada dalam laut, duduk dalam kapal, tapi dia boleh dan mampu melihat objek yang berada di atas laut dengan menggunakan apa? Menggunakan alat yang bernama periskop. Dalam alat periskop ni ada fenomena pantulan cahaya. Kita tengok ni garisan yang ditunjukkan dengan adanya pantulan cahaya ni, dia boleh nampak objek yang berada di atas laut. Itulah antara kegunaan pantulan cahaya dalam kehidupan seharian manusia. Okey, selesai kegunaan pantulan cahaya. Jadinya kita boleh teruskan dengan latihan muka surat 43 dalam buku aktiviti. Okey. Peraja di bawah menunjukkan 3 kegunaan pantulan dalam kehidupan seharian. Okey, yang pertama P, situasi yang pertama. Situasi yang kedua Q dan situasi yang ketiga R. Nyatakan di manakah alat-alat tersebut ditemukan. Maknanya dia nak tanya. Dia nak tanya kat mana kita jumpa alat-alat ni. Jadinya kamu boleh nyatakanlah. Kalau P, kita jumpa dekat mana. P ni dia menggunakan gigi. Jadinya kita jumpa di klinik pergigian. Okey, kalau Q kita nampak selalunya cermin macam ni ada pada kereta kita. Jadinya kita akan nampak situasi ni bila berada di atas jalan raya. Okey, kalau R pula kita akan selalu nampak kalau dekat selekor-selekor tajam akan ada cermin besar dekat antara selekor tu. Jadinya kita akan jumpa cermin ni di selekor tajam jalan raya. Okey. Untuk soalan B, nyatakan kegunaan setiap alat yang dinyatakan di A. Okey. Dia nak minta fungsi setiap alat dalam setiap gambar yang diberikan P, Q dan R. Okey, kalau P, kegunaannya ialah untuk melihat gigi yang terlindung. Okey, kalau Q pula untuk melihat kenderaan di belakang.
Okey, kalau R untuk melihat kenderaan di selekoh tajam. Sebab apa? Sebab selalunya dekat selekoh tajam kita tak nampak kenderaan yang datang ataupun pergi daripada selekoh tersebut. Okey. Okey, untuk soalan C, rajah di bawah menunjukkan seorang pegawai menggunakan alat X untuk melihat objek di atas permukaan laut. So situasi dia sama macam kita baca dalam buku teks tadi. Ada alat X. Dia menggunakan alat X untuk melihat benda di atas permukaan laut. Jadinya soalan yang pertama, namakan alat X. Alat X ni nama dia apa? Nama dia periskop. Okey, dan kedua, lengkapkan sinar cahaya dalam rajah di atas untuk menunjukkan bagaimana alat itu berfungsi. Okey, kamu kena lukis sinar cahaya dalam periskop ni. Jadinya cikgu ada sediakan satu gambar rajah yang lebih jelas. Okey, kita tengok dekat sini, sinar tuju dia datangnya daripada objek di atas. Daripada objek dan cahaya di atas, dan dia pantulkan, kita tengok dia pantul ke cermin sini dan pantul ke arah mata di bawah, mata di bawah ni. Jadinya sebab itulah tentera di laut boleh nampak, walaupun dia berada di bawah laut, di dalam kapal, dia boleh nampak objek yang berada di atas permukaan laut. Macam inilah kejadian fenomena pantulan cahaya yang berlaku dalam periskop. Maknanya dalam periskop ni ada dua cermin yang memantulkan. Supaya apa? Supaya objek tu kelihatan di atas permukaan laut. Okey, sekian saja untuk pembelajaran kita pada minggu ini, iaitu berkaitan dengan pantulan cahaya. Lepas ni kalau tengok cermin, bolehlah kita tahu tu fenomena apa. Fenomena pantulan cahaya. Okey, sekian saja pembelajaran kita pada minggu ini. Assalamualaikum.